أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan yang sedang bersama dengan kami dalam program Seruan Orang-Orang yang Beriman? Terima kasih diucapkan kerana masih kekal setia bersama dalam program kami. Saya mendoakan agar tuan-puan sentiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa mendorongkan kita untuk melakukan amal ibadah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah tuan-puan, pada kali ini kita akan mentadabburi perkataan ya ayyuhalladzina amanu yang terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-51. Jadi insya-Allah seperti biasa kita bacakan dahulu sama-sama ayat ini. Tuan-puan boleh keluarkan mushaf Al-Quran masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Subhanallah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Allahu Akbar, subhanallah. Baik, kita memahami satu persatu ayat ini insya-Allah. Jom sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu, seperti biasa seruan kepada orang-orang yang beriman, yang mahu menjadi orang beriman, yang mengakui bahawa dia ada iman di dalam dirinya. Khususnya bagi orang-orang yang mahu menjadikan orang beriman, jadi dengar dan taat apa yang Allah nak sampaikan kepada kita semua. Subhanallah, ayat ini ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu. Janganlah kamu mengambil ataupun menjadikan al-yahudu, orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani. Subhanallah, Yahudi ni seorang ke ramai? Ramai nah, jamak. Kalau mufradnya, kalau seorang apa dia? Kalau seorang Yahudiyun. Tapi bila Yahud, maknanya ramai. Yahudu ramai. An-Nasara pula. An-Nasara ni ramai. Kalau seorang Nasraniyun. Maka dalam ayat ini, kenapa ramai Allah sebutkan di sini? Sebab orang-orang Yahudi dan Nasrani ada ramai. Kan? Jadi Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani awliya. Awliya ni jamak tuan-puan. Kalau satu dia apa dia? Waliyun. Apa maknanya di sini? Ya, maknanya kat sini wali ni dalam bahasa Arab kalau banyak maknanya. Waliyun ni banyak maknanya. Kan? Kalau Allah waliyu maknanya Allah pelindung. Kalau manusia waliyu maknanya pemimpin. Kalau masa nak nikah, manusia sebagai wali, ya, dia adalah bapa kepada perempuan, kan? Maka dalam ayat ini maknanya apa? Dalam ayat ini awliya, pemimpin ataupun pelindung pun boleh, tuan-puan. Janganlah kamu ambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Dia bila sebut jadi pemimpin ni maknanya apa? Maknanya ada unsur-unsur yang kita perlu kena dengar cakap dia. Pemimpin, kan?
Kalau kita ikut perintah dia, kita kena ikut perintah dia. Tapi kalau sebagai kawan biasa, tak apa. Maknanya jangan kita ambil orang Yahudi di kalangan Yahudi dan Nasrani ini sebagai seorang pemimpin kepada kita. Kalau berkawan tak apa. Ya? Berkawan boleh, tapi jangan sampai kita yang kena ikut cakap dia dan kita pula yang terpengaruh dengan dia kan. Ya. Ada sahabat Nabi SAW asalnya seorang Yahudi. Bila Nabi sampai ke Madinah, dia terus dengar tazkirah Nabi dan dia terus beriman. Subhanallah. Itu siapa dia? Biasa dengar kisah dengan perempuan Abdullah bin Salam. Subhanallah. Dan Masya Allah, tabarakallah, salah seorang isteri Rasulullah pun ada daripada di kalangan orang Yahudi. Yang mana satu? Siapa namanya? Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai bin Khattab. Subhanallah. Jadi dalam ayat ini, jadi jangan kamu mengambil orang Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin ataupun sebagai penasihat. Jadi hukum di zaman Nabi saja ke yang haramnya ataupun sampai bila-bila? Jangan kita ambil orang Yahudi atau Nasrani sebagai pemimpin. Sampai bila-bila sebenarnya kan? Tapi sekarang ada tak orang Islam ambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin ataupun sebagai penasihat? Ada kan? Ya? Kalau ambil musuh sebagai penasihat ni tuan-puan, agak-agak dinasihat benda baik ke jahat? Dinasihat benda baik ke tak? Baik untuk dia, jelas kan? Sebab tu syaitan ni, bila dia nak nasihat Adam, dia nak suruh Adam melanggar perintah Allah, dia guna perkataan apa tuan-puan dalam Al-Quran? Yang disebutkan aku adalah sebagai penasihat. Inni la minas salihin. Tengok, perkataan dia guna tuan-puan. Dia nak suruh Adam buat dosa, tapi supaya Adam dengar dia kata apa? Aku ini penasihat. Bila kata penasihat sepatutnya mestilah benda yang baik-baik kan? Jadi kalau orang Yahudi ini dia jadi penasihat, maka dia akan jadi penasihat yang tidak baik. Sebab dia musuh Islam. Allahu Akbar. Wal'iyadzubillah. Kemudian, subhanallah. Kemudian, ba'duhum. Sebahagian mereka. Awliya. Penolong, pelindung sebahagian yang lain. Apa maksudnya kat sini tuan-puan? Yahudi dan Nasrani, mereka ni saling bermusuh tak sebenarnya? Yahudi sesama Yahudi bermusuh tak? Yahudi bersama Nasrani bermusuh tak sebenarnya? Mereka ni bermusuh. Kan? Buktinya Bani Quraiza dan Bani Nadir ni bermusuh. Tapi Allah kata ba'duhum. Sebahagian mereka penolong sebahagian yang lain. Macam mana pula tu kan? Yahudi tak suka Nasara dan Nasara ni sebenarnya tak suka Yahudi. Ini macam mana boleh bekerjasama pula dalam ayat ini kan? Subhanallah tuan-puan, inilah dia. Ya, bila mana mereka ini berdepan dengan Islam, mereka jadi awliya. Bila sesama mereka musuh. Nampak tak? Lah. Bergaduh sesama sendiri, tapi bila berdepan dengan musuh bersatu. Sebab itu mereka boleh menjadi rapat. Ya? Macam pepatah kita pernah dengar tak? Musuh kepada musuh aku adalah kawan kepadaku. Pernah dengar kan? Pernah dengar tak kawan-kawan kita cakap kan? Ataupun kawan sekeliling kita, orang sekeliling kita pernah kan? Dan subhanallah, kalau kita orang Islam ni pula macam mana kan? Selalunya boleh sama-sama sendiri bergaduh kan? Dengki sana sini, dengki mendengki, ngumpat-ngumpat dan sebagainya. Ya? Bila depan dengan musuh lagilah bergaduh lagilah. Tak siapa dia Allahu Akbar. Sebab itu subhanallah, agama Islam dia syarat nak bersatu ni, bila nak berhadapan dengan musuh ni, syaratnya apa tuan-puan? Sebelum berdepan dengan musuh, kamu dah bersatu. Ya? Kita kena bersatu tuan-puan sebelum berdepan dengan musuh. Kalau sebelum berdepan dah berpecah, bila berdepan lagilah tak bersatu. Kan Allahu Akbar wal'iyadzubillah. Baik. Seterusnya soalan, boleh tak kita ni ambil orang Yahudi untuk membantu kita dalam melaksanakan kebaikan? Boleh tak? Tak boleh? Boleh sebenarnya. Yang tak boleh kita ambil dia, kita ikut dia dan dia pun guna kita untuk menghancurkan Islam, itu yang tak boleh. Sebab Nabi SAW pernah masa buat perjanjian Hudaybiyah, ada orang kafir kabilah bernama Quza'ah. Dia menyokong Nabi. Maka Nabi ambil dia. Sebab apa? Sebab ketika itu Quza'ah ni menyokong Nabi untuk mempertahankan Nabi. Bukan untuk menghancurkan. Itu boleh ya. Jadi syaratnya yang pertama, boleh bekerjasama dengan orang kafir bila dia membantu kita. Ya. Yang kedua, dia boleh dipercayai. Maka boleh sebenarnya ya. Bukanlah tidak boleh secara mutlak ya. Allahu Akbar, subhanallah.
Baik, kemudian Allah kata wa man yatawallahum, dan siapa yang mengangkat ataupun siapa yang melantik, tawallahum, melantik mereka sebagai pemimpin, minkum, dari kalangan kamu, fa innahu, maka sesungguhnya dia minhum, Allahu akbar, dari kalangan mereka. Apa maksud dia tuan-puan? Siapa yang di kalangan orang Islam dan siapakah yang di kalangan orang Islam ini yang melantik Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin? Maka Allah kata orang Islam yang nanti itu adalah sama dengan orang Yahudi Nasara itu. Mereka adalah daripada kalangan orang Yahudi dan Nasara. Ya. Ini sama macam kita pernah dengar hadis, subhanallah ya. Sebuah hadis Nabi SAW kata apa? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai mana-mana kaum yang kafir, dia adalah minhum, sebahagian daripada mereka. Kan? Sebab tu banyak hadis Nabi kata, hendaklah kamu berbeza dengan orang Yahudi. Hendaklah kamu berbeza dengan orang Nasrani. Sebab apa? Kalau sama apa tadi? Ya, kalau sama macam kamu tu berada di kalangan mereka. Wala'iyadzubillah, Allahu akbar. Subhanallah, penutup kepada ayat ini Allah kata, innallah, sesungguhnya Allah la yahdi, tidak memberi hidayah, la yahdil qaumiz zalimin. La yahdil qaumaz zalimin, tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Jadi tuan-puan, orang zalim tak dapat hidayah sebab apa tuan-puan? Sebab Allah tak bagilah kan. Jadi sebab apa Allah tak bagi? Sebab dia zalim. Nampak? Jadi Allah zalim tak bila tak bagi hidayah pada seseorang? Sebenarnya tidak. Ya? Allah tidak zalim apabila tak memberikan hidayah kepada seseorang. Ya? Sebab tu Allah bagi tahu sebab kenapa Allah tak bagi, ya? Tak bagi hidayah pada seorang ni sebab dia zalim. Jadi hakikatnya sebenarnya penghalang untuk dia dapat hidayah apa dia? Zaliman, zalim. Tapi soalan, kalaulah ikut ayat ni Allah takkan bagi dah hidayah pada orang yang zalim. Tapi puan-puan, ada tak orang yang zalim lepas tu dapat hidayah? Ada kan? Jadi bercanggah tak dengan ayat ini? Ya? Maka subhanallah, jawapan dia yang Allah kata takkan bagi hidayah pada orang yang zalim, kalau ikut ayat ini takkan bagi sampai bila-bila lah sebenarnya kan. Kepada siapa yang Allah tujukan ini? Yang memang sebenarnya Allah tak bagi hidayah pada orang zalim ni, yang memang Allah dah tahu dia ni takkan bertaubat. Dia takkan bertaubat, Allah tahu. Ya? Seperti siapa tuan-puan? Fir'aun, kan? Abu Jahal, Abu Lahab. Yang memang Allah memang dah tahu dah orang macam ni Allah takkan bagi hidayah sampai bila-bila. Tapi kalau Allah tahu dia tu akan bertaubat, dia zalim tapi dia akan bertaubat, Allah bagi tak? Bagi, subhanallah. Ya? Jadi jawapannya kenapa bagi? Sebab Allah tak bagi, sebab zalim. Maka bila hilang kezaliman, Allah akan bagi, subhanallah. Nampak tak tuan-puan? Maknanya apa? Semua yang tak dapat hidayah, salah satu puncunya adalah zalim sebenarnya. Jadi berbeza, bercanggah tak dengan kita orang Melayu kita ni kata belum sampai seru, belum sampai hidayah. Tak, sebenarnya hidayah kena cari, kena perbaiki diri, mencari Tuhan, kembali kepada fitrah. InsyaAllah yakin, ya Allah, setiap hamba yang Allah dah menjentik, ya, perasaan kita, perasaan untuk menerima hidayah. Ambil tak ambil, bersedia tak bersedia, berubah tak berubah saja. Allahu Akbar, kan? Dan subhanallah, timbul soalan, boleh tak kita suka kan dalam ayat ini ada orang tanya, boleh tak kita suka pada orang Yahudi dan Nasara ni ustazah? Boleh tak? Suka-sukalah, suka-suka. Kalau dalam ayat ni dia kata lantik kan. Jadi kalau suka macam mana? Suka dan sayang. Macam mana tu? Kan? Jadi jawapannya tuan-puan, tak boleh tuan-puan. Kalau orang Yahudi dan Nasara berbuat baik pada kita, boleh tak kita suka pada dia? Tak boleh. Kita cinta, jatuh cinta dengan orang Yahudi Nasara ataupun sayang, tak boleh. Kita hanya boleh suka pada perbuatan dia, ya. Suka pada perbuatan dengan suka kepada orang tu lain kan. Samalah macam kalau jiran, kalau dah jiran kita di kalangan orang Yahudi dan Nasrani, tiba-tiba dia jemput kita, boleh tak kita pergi? Kan? Kita jemput datang rumah, boleh tak kita pergi? Boleh, tak salah. Itu sebagai sifat kemanusiaan. Yang tak boleh kita meraihkan perayaan agamanya, ya. Kalau setakat nak raikan kelahiran anak, itu ziarah, tak ada masalah. Nah? Maka subhanallah, secara kesimpulannya ayat ini banyak diperbincangkan dalam kalangan para tafsir. Ya, selalunya digunakan sebagai dalil untuk tidak berkawan dengan golongan Yahudi dan Nasrani.
Dan orang kafir selalu mengatakan, inilah ayat yang mengatakan orang Islam tidak akan berbaik dengan mereka. Sebab tu tuan-puan, ayat ini hendaklah dibaca dalam konteks penurunannya. Ayat ini diturunkan selepas umat Islam telah kuat dan tidak perlu lagi perlindungan daripada mereka. Mungkin dahulu bangsa Arab ini rapat dengan mereka semasa ketika di Madinah. Kerana mereka itu mempunyai kedudukan dalam masyarakat, ada perniagaan besar, pandai dalam agama dan sebagainya. Tetapi keadaan telah berubah waktu ketika itu. Islam pula yang duduk di atas selepasnya. Jadi tidak perlu lagi kepada mereka. Jadi orang Islam tidak perlu lagi kepada mereka. Waktu itu memanglah ada perjanjian damai sebenarnya dengan puak Yahudi dan Nasrani yang berada di Madinah. Akan tetapi lama kelamaannya mereka ini tidak menepati perjanjian itu. Mereka malah telah bersekongkol dengan musyrikin Mekah untuk menjatuhkan umat Islam. Subhanallah. Dalam masa yang sama mereka ada mata-mata lagi. Mata-mata yang telah menyusup masuk dalam kalangan umat Islam. Mereka kumpul maklumat, kumpul rahsia dan strategik untuk dengan niat nak menjatuhkan Islam. Jadi kerana itulah tidak boleh berhubungan baik dengan mereka kerana mereka tidak boleh dipercayai. Bukanlah ayat ini tidak membenarkan berkawan langsung dengan mereka, tetapi berkawan biasa sahajalah. Bukanlah berkawan rapat dan jangan sesekali bergantung dengan mereka. Sebab ini mereka ini akan mengajak kepada kemungkaran. Kalau kita rapat sangat dengan mereka, mereka juga sentiasa nak cari peluang untuk nak jatuhkan kita. Kalau mereka dapat maklumat rahsia kita, mereka akan gunakan kesempatan untuk nak jatuhkan agama Islam. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi itulah dia tuan-puan ya. Subhanallah. Jadi pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini, yang pertamanya tuan-puan, subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada orang beriman supaya janganlah menjadikan dua golongan itu di kalangan Yahudi dan Nasrani sebagai teman rapat, sebagai penasihat, sebagai rujukan, sebagai pemimpin, sebagai tempat berlindung dan seumpama dan sebagainya. Allahu Akbar. Dalam istilahnya dipanggil, kita panggil sebagai muwalat, iaitu perhubungan yang rapat. Tapi jangan sesekali untuk kita cuba masuk ke dalam perangkap mereka melalui istilah-istilah pemimpin, penasihat dan sebagainya. Allahu Akbar, wal'iyadzubillah. Yang kedua, barang siapa antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk dalam kalangan golongan mereka. Ya tuan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu dalam ayat ini, sesiapa di antara kita ni, ya, orang Islam ni yang berbaik dengan dan menjadikan mereka sebagai pemimpin, Allah kata pada ayat ini, kita pula yang dikira sebagai Yahudi dan Nasrani. Allahu Akbar. Jadi bahaya tuan-puan, bahaya kalau kita rapat sangat dengan mereka kerana kita boleh terikut-ikut dengan cara mereka. Sebab itu pengajaran yang ketiga, kita kena jadikan ajaran agama Islam sebagai pegangan dan cara hidup kita. Dalam hal keduniaan memang kita nampak mereka sekarang nampak lebih maju dan moden, nampak pandai, nampak lebih advance daripada kita kan, sebagainya. Cara hidup mereka memang menarik, ya. Mereka ni dia bebas kan, tidak kisah tentang agama dan sebagainya. Tapi kita kena mengingatkan diri kita dan ahli keluarga kita supaya jangan mengikut budaya mereka kerana kita sebenarnya dah ada ajaran agama Islam sendiri. Ya. Yang mana ada garis panduan. Sebab tu agama Islam ni bukannya agama yang menghalang sebenarnya, mengawal. Ya. Mengawal daripada nak berhibur boleh tapi ada batas-batasnya. Nak mencantik berhias boleh tapi ada batas-batasnya. Ya, mengawal, subhanallah. Tapi itulah dia, malangnya ramai dalam kalangan Muslim, dalam orang Islam ni dah terikut-ikut dengan cara hidup mereka. Cara hidup kita sebagai orang Islam pun tak ikut, tak buat, tak dengar, tak taat, tapi nak ikut cara hidup mereka pula. Sebabnya, ya, hidup mereka ni kalau kita lihat dah terpengaruh, dah ditayangkan dengan banyak sekali dalam media sosialnya, kan, di TV dan sebagainya, yang menampakkan lebih menarik dan tertarik untuk orang nak ikut dan follow, kan. Allahu Akbar. Jadi bahaya tuan-puan, dan kalau kita tidak berhati-hati memang kita akan menjadi sebahagian daripada mereka. Wal'iyadzubillah. Sepatutnya kita ni ya, sebagai da'i kena kenalkan maksud dengan cara Islam. Sebagai orang Islam kena berdakwah, kena kenalkan bagaimana ajaran agama Islam yang sebenarnya. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, wal'iyadzubillah.
Bagaimana hendak kita memperkenalkan cara hidup Islam sedangkan kita sendiri tidak tahu, kita sendiri tidak amalkan, macam mana, kan? Jadi ini perkara ini sangatlah merusingkan, menyedihkan. Dan moga-moga kita dapatlah muhasabah bersama. Ya. Supaya apa? Ada orang tertarik, boleh jadi orang tertarik dengan nak memeluk agama Islam kerana melihat akhlak, perangai, sikap orang-orang Islam, subhanallah. Dan ada juga yang sebaliknya, orang tidak tertarik nak masuk agama Islam kerana melihat akhlak-akhlak orang Islam. Kalau dalam konteks yang kedua tu kita kena nasihatkan, nak lihat Islam, belajarlah agamanya, bukan kita lihat daripada orangnya, kan? Allahu Akbar. Jadi subhanallah, ya pengajaran yang terakhir ya, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan kalau kita ni terikut dengan cara hidup dan fahaman akidah mereka, kita ini boleh terjerumus dalam kesyirikan. Dan ini adalah satu kezaliman yang paling besar. Dan kalau kita sudah terjerumus dalam fahaman syirik, dalam satu kancah kezaliman, Allah tidak akan memberikan hidayah dan pertolongan lagi kepada kita. Wal'iyadzubillah. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, saya kira itu saja perkongsian untuk ayat tadabbur pada kali ini. Mudah-mudahan ya, perkongsian pada hari ini dapat menjadikan kita hamba Allah yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita hamba Allah yang lebih manusia yang lebih bermanfaat dan hamba-hamba Allah yang sentiasa istiqamah di atas jalan yang lurus. Dan moga-moga Allah sentiasa memandu kita untuk melakukan amalan ibadah yang soleh dengan bermatlamatkan untuk mengejar syurga Allah dan redha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu saja daripada saya, pastinya yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan, kekurangan datang daripada kekurangan diri saya sendiri. Insya-Allah maafkan saya dan doakan saya panjang umur, murah rezeki. Insya-Allah kita bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.